Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berjumpa sekali lagi dalam program kita Tazkirah Alumni. Kita membicarakan tentang solat jamaah. Jadi kita adalah siri yang ke berapa? 9 ni kali ni. 9 dalam siri solat jamaah. Dan ikut perancangannya kita ada 10 siri sahaja. Tengoklah sempat tak sempat, mudah-mudahan sempatlah. Jadi pada pertemuan yang lalu, minggu lepas, kita dah habis tentang masalah muwafiq dan masbuk. Okey, dah faham benar ke muwafiq masbuk ni? Macam mana? Muwafiq masbuk faham ke? Ya, dia tak ada jawapan ni. Manzari jawab. InsyaAllah faham Ustaz. Kalau tak faham saya tengok video lagi Ustaz. Okey. Apabila dah faham, jawab soalan ni. Okay, soalan ni macam ni. Soalan pertama. Kita ikut solat, kita ni makmum lah. Kita ikut jamaah lah, ikut imam. Lepas imam takbiratul ihram, kita takbiratul ihram. Kemudian rakaat pertama, kita bersama imam lah. Rakaat kedua, rakaat ketiga pun kita bersama imam lagi. Naik rakaat keempat, kita baca rakaat keempat, rupanya tu imam ni dia rasa nak buang air. Jadi dia lajulah baca. Kita Maliki Yaumiddin dia dah Allahu Akbar dah. Kita muwafiq ke masbuk? Kita rakaat keempat, imam pun rakaat keempat. Masalah pada imam itu dia ni terasa nak buang air, jadi dia lajukan bacaan dia. Cepatlah jadinya. Kita baru Maliki Yaumiddin, dia pun Allahu Akbar rukuk. Kita kena rukuk ke kita habiskan Fatihah? Kena habiskan Fatihah. Macam mana? Kena habiskan Fatihah. Kena habiskan Fatihah. Wakil orang lelaki macam mana? Wakil orang lelaki pula lah. Itu wakil orang perempuan. Wakil orang lelaki. Kita kena habiskan Fatihah, Ustaz. Kita kena habiskan Fatihah. Kita muwafiq lah maknanya. Kita muwafiq. Ya. Kenapa kita muwafiq? Sebab kita bangun tadi, masa kita bangun daripada sujud tadi bersama dengan imam. Okay. Tapi sekarang kita bukan masuk tengah-tengah. Kalau kita masuk tengah dan kita sempat baca Fatihah sekadar yang biasa dalam kira-kira 30 saat, maknanya kita masuk. Tapi sekarang ni kita bangun daripada rokok tadi, daripada sujud tu sama dengan imam. Okey. Kita berdiri bersama imam tu cukup tak 30 saat? Dia soal sekarang pasal apa nama ni, imam tu baca tu laju. Baca laju. Maknanya cepat sangat dia baca. Maknanya mungkin tak sampai 30 saat lah. Maknanya mungkin 20 saat sebab laju. Kita baca sederhana dah baru Maliki Yaumiddin tu imam dah rukuk. Mana imam tu mungkin dalam 20 saat je sebab dia nak buang air, dia baca lajulah. Baca wasal, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Dia cepat pasal yalah dah nak berak.
Tak apa Ustaz, kita habiskan Fatihah kita dan sampai dua rukun yang apa? Dua rukun yang besar tadilah, maknanya sampai dia rukuk, kata habislah dia rukuk, dia sujud sampai antara dua rukuk yang sujud yang kedua. Okey. Dah macam ni nak tanya, dia ni muafiq ke masbuk sekarang ni? Kita ni. Kita yang ikut Tok Imam, nak Tok Imam cepat ni. Rakaat keempat ni pasal dia nak buang air. Kita ni muafiq ke masbuk rakaat keempat tu? Kita dah muafiq. Kenapa muafiq? Kita berdiri cukup tak 30 saat rakaat keempat tu bersama imam? Cukup tak? Saya kata Tok Imam dia baca dalam 20 saat je. Sebab nak cepat. Memang tak cukup. Habis kalau tak cukup? Tapi soal sekarang kita bersama dengan imam, kita rokok tadi. Kita bangun daripada rokok ni bersama dengan imam. Kita bukan masuk kemudian. Kalau kita masuk kemudian, itu kita masbuk. Okey. Sebenarnya dalam masalah tadi, kita masbuk tadi. Balik pada takrif semula. Takrifnya ialah kita berdiri bersama imam dalam tempoh, kita katalah 30 saat. Kita dah convert. Kita berdiri 30 saat, masa kita muafiq. Tak cukup 30 saat, Tok Imam dah rokok, kita masbuk. Sekarang Tok Imam baca hanya 20 saat je. Maka kita ni masbuk. Kalau kita masbuk, Tok Imam rokok je lah, tak payahlah habiskan Fatihah. Sebab masbuk ni dia boleh berlaku pada setiap rakaat. Jelas ke tak ni? Balik pada takrif semula. Betul Ustaz. Dia memang masbuk. Balik pada takrif semula. Yang takrifnya lebih kurang tadi. Maknanya dia dapat Fatihah bersama dengan imam lebih kurang dalam 30 saat. Lebih kurang. Kemudian dia, kalau katakan, kalau macam kes tadi saya agak keliru lah sebab walaupun dia sama dengan imam dekat pertama, kedua, ketiga dan tiba dekat keempat, imam tu laku. Tapi sebenarnya tak beritahu minggu lepas, masbuk ni boleh berlaku di mana-mana rakaat. Bukan rakaat pertama sahaja. Seperti mana yang sebelum. Itu yang saya rasa betul Ustaz, betul. Mungkin saya keliru tadi. Jadi jawapannya dia ni masbuk. Kalau dia tunggu Tok Imam Sami Allahu liman hamidah, dia dah tak dapat rakaat tu. Dia tak dapat rakaat tu. Kalau dia sempat Sami Allahu liman hamidah, dia masih ada dalam jemaah, tapi dia kena tambah satu rakaat lagi. Kalau Tok Imam tu dah mula nak turun sujud, baru dia habis Fatihah, mayang dia batal. Maknanya Fatihah ditanggung oleh imam Ustaz ya? Fatihah ditanggung oleh imam. Maknanya Ustaz, imam tu baca mesti 30 saat je baru cukup. Bukan semestinya, maksudnya tak faham juga tu, susah juga nak faham tu. Sebabnya dalam keadaan solat tu dia boleh jadi masbuk, boleh jadi muafiq. Jadi keliru juga. Dia bukan masalah imam, masalah kita. Masalah kita pula. Bukan masalah kita. Kita berdiri bersama imam cukup tak 30 saat? Kita berdiri bersama imam. Kalau ikutkan kita berdiri bersama imam cukuplah sebab kita dah rakaatnya keempat dah tu. Tak. Ada. Dia setiap rakaat. Berdiri bersama imam setiap rakaat sebab muafiq masbuk ni berlaku pada setiap rakaat. Bukan apabila kita dapat muafiq rakaat pertama habis sampai akhir muafiq lah kita, tak. Mungkin mazhab rakaat pertama kita muafiq, kedua kita muafiq, ketiga mungkin kita masbuk. Ustaz, dalam kes ni Ustaz, mungkin sebab dia baca sir Ustaz. Jadi kita tak dapat foto. Yelah, rakaat keempat mana ada orang baca kuat. Baca sir tu jadi
Kalau macam tu selalulah saya Ustaz. Sebab imam sini dia baca laju. Selalu. Maknanya boleh Selalu rokok lah, tak payah habiskan lah. Oh. Sebab kita berdiri tak cukup tu masa yang untuk kita jadi muafiq tu. Tapi pastikan bacaan kita tu memang 30 saat. 30 saat. Ataupun antara lebih kurang lah, mana tidak lebih pada 30 saat. Mana kita kena berlatih lah. Cuba baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil stopwatch. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, tak tutup. Tengok berapa? 40 saat. Maka kita kena lajukan sikit. Cuba lagi. Bosan tak apa ni. Jadi apabila kita dah dapat kelajuan yang sepatutnya cukup 30 saat, kita pakai kelajuan itu dalam sembahyang kita. Boleh faham tak? InsyaAllah. Kalau kita baca macam tu memang lebih kurang 30 saat. Maka kalau kita baca macam tu, tiba-tiba kita Maliki Yaumiddin, tu imam dah rukuk. Mana confirm kita masbuk. Sebab kita baca dah betul dah. Rentak laju kita tu yang membolehkan kita baca dalam lebih kurang 30 saat tu. Jelas tak? Okey, soalan yang seterusnya. Kita ikut seorang imam solat zuhur contohnya. Jadi kita tu imam ni rupanya baca cepat. Allahu Akbar. Kita pun Allahu Akbar. Kita dengar dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita dengar dia baca, kita tahu baca Bismillah juga. Sebab maknanya tu imam ni tak baca doa iftitah. Tu imam baca laju, kita pun laju juga. Tu imam baca 20 saat habis Fatihah. Kita 18 saat habis Fatihah. Okey, sebab tu imam baca dulu kan. Mula dulu pada kita. Jadi kita pun kejar. Kata orang Bismillahirrahmanirrahim, baca wasal. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita baca wasal juga. Kita 18 saat habis Fatihah. Tu imam 20 saat habis Fatihah. Tu imam rokok, kita pun rokok. Kita muafiq ke masbuk? Kita muafiq Ustaz. Muafiq. Kenapa muafiq? Sebab sempat masa Fatihah. kita baca Al-Fatihah tu sama dengan masa imam tu tadi baca Al-Fatihah. Balik pada tarif. Kita berdiri tu cukup tak 30 saat? Kita berdiri cuma 18 saat. Kan cakap dah tadi, kita berdiri 18 saat je. Tu imam 20 saat baca Fatihah, kita 18 saat. Lepas Allah Akbar tu. Jadi tu imam pun tak cukup 30 saat, kita pun Tapi tak Ustaz, cukup. kalau kita wasal Ustaz. Kalau wasal boleh sempat ke Ustaz? Kalau keadaan biasa 30 saat tu kita baca. Kita baca kadar tapi kalau sederhana. imam dah laju, kita wasal je. Kita imam laju, tu imam wasal, kita pun wasal. Sebab nak cepat juga. Okey, sekarang ni saya tanya, kita ni muafiq ke masbuk? Kita memang rukuk bersama imam lah. Kita ni muafiq ke masbuk? Muafiq sebab sempat habiskan Al-Fatihah sebelum Tu nampaknya kalau kita kata sempat habis Fatihah, itu tak balik pada tarif. Apa tarif muafiq kita? Tarif muafiq kita ialah dia sempat berdiri dengan imam. Kita convert dah ni. Lebih kurang 30 saat. Muafiq. Kalau tak cukup 30 saat, lebih kurang lah ya. Ataupun dia tu bacaan sederhana antara 25 hingga 30. Katakanlah baru 20 saat. Maka kita masbuk. Sekarang ni kita berdiri, walaupun kita habis Fatihah, tapi kita berdiri selama lebih kurang dalam 20 saat. Jadi kita muafiq ke masbuk berdasarkan pada tarif.
Kena Kalau buat. berdasarkan tarikh tu masbuk lah. Memang kita masbuk. Kita Lepas tu masbuk lah tu. Masbuk lah dari segi tarikh kita memang masbuk. Dah tu sempat rokok dengan imam. Memanglah sebab rokok dengan imam tu masalah lain. dia kena ikut tarikh dia juga. Okey. Jelas Kena belajar teori. InsyaAllah jelas. Setakat malam ni lah. Balik pada tarikh yang kita bagi. Kalau berdiri sempat dan lebih kurang dalam 30 saat bersama imam muwafiq. Okey, 30 saat itu sebenarnya dah lebih dah tu. Dia sebenarnya antara 25 hingga 27 saat. Okey. Kalau boleh dalam masa dalam tu, itu kita muwafiq. Kalau tak cukup, baru 20 saat berdiri, imam dah rokok, maka kita masbuk lah namanya. Jadi sekarang tadi masalah yang last yang saya tanya, tu imam berdiri 20 saat, kita berdiri 18 saat. Mana berapa saat yang kita sempat berdiri bersama imam? 18 saat. Muwafiq ke masbuk? Masbuk lah. Dan Dah tak kena tambah rakaat ke? Tambah Al-Fatihah rakaat tu buat apa? Kita dah sempat rokok bersama dia. Tapi dari segi tarikh memang kita masbuk. Jadi kalau orang beri takrif, orang muwafiq ialah orang yang sempat habiskan Fatihah bersama imam. Muwafiq. Masbuk, orang yang tak sempat habiskan Fatihah bersama imam. Takrif itu salah lah. Tidak semestinya orang yang sempat habiskan Fatihah bersama imam, dia muwafiq. Kemungkinan dia masbuk. Dia baca laju. Imam baca laju. Tak cukup 30 saat. Dia masbuk lah. Keliru juga. Yang penting balik semula pada takrif. Baru kita tahu kita ni muwafiq ke masbuk. Keliru lagi. InsyaAllah Ustaz tak keliru dah. Balik pada takrif. Berdiri cukup muwafiq. Tak cukup masa tu masbuk. Tu je. Habis baca Fatihah, tak habis baca Fatihah, itu nombor 2. Okey, soalan seterusnya. Adakah orang masbuk kena tambah rakaat lepas imam beri salam? Adakah makmum yang masbuk kena tambah rakaat selepas imam memberi salam? Itu soalan dia. Apa jawapannya? Kalau dia dah semayang cukup rakaat dengan imam semua sekali dah cukup, tak perlulah tambah. Okey. Tambah ke tak tambah? Tengok keadaan. Kalau dia sempat rokok bersama imam ketika itu imam di rakaat pertama. Dia masbuk tapi dia sempat rokok bersama imam. Maka dia tak perlulah tambah. Tapi kalau dia tak sempat rokok bersama imam di rakaat pertama, confirm dia kena tambah. Jelas tak? Jelas tak jelas? Soalan seterusnya. Adakah orang muwafiq tidak perlu tambah rakaat selepas imam beri salam? Orang muwafiq. Ulang semula soalan Ustaz. Adakah orang muwafiq tidak perlu tambah rakaat selepas imam beri salam? Tidak ke apa? Tidak perlu tambah rakaat Oh, muwafiq tidak perlu tambah rakaat. selepas imam beri salam. Kalau muwafiq
Kalau dia dah cukup semua sekali dengan imam, tak perlu tambah dah. Kecuali dia datang tu imam pada rakaat yang ketiga ke, baru kita tambah satu. Okey. Jawapannya ialah kalau dia muwafiq pada rakaat pertama, sejak rakaat pertama, maka tidak perlulah tambah rakaat. Tapi kalau dia mula masuk rakaat kedua dan dia muwafiq rakaat kedua, dia tambah ada satu rakaat. Kalau dia muwafiq, dia baru masuk rakaat keempat. Dan dia masuk tu imam akan takbir, Allahu Akbar rakaat keempat. Kita pun Allahu Akbar rakaat keempat. Rakaat pertama kita. Dan kita ada masa. Okey, kita ada masa 30 saat tu. Maka kita muwafiq di rakaat keempat. Imam. Tapi rakaat pertama kita. Kena tambahlah. Kalau sembahyang maghrib, tambah 2 rakaat lagi. Sembahyang isyak, tambahlah 3 rakaat lagi. Jelas tak? InsyaAllah. Jelas. Okey, jelas. Okay. Yang penting kita faham kita kena faham betul-betul ni. Apabila kita menjadi makmum, kita Allahu Akbar, kena tahu status kita. Status aku ni muwafiq ke masbuk. Sebab dia peraturan dia berlainan. Kalau kita ni muwafiq, kita buat macam masbuk. Tu imam rokok, kita pun rokok. Fatihah tak habis lagi. Batal sembahyang. Kalau kita masbuk, tapi buat ikut hukum muwafiq, habiskan baca Fatihah. Okey, habiskan baca Fatihah. Kalau tu imam sami Allahumma hamidah, maka kita tak dapat rakaat. Okey. Kalau tu imam sami Allahumma hamidah, kita tu rokok, batal sembahyang. Sebab kita masbuk, kita tak boleh buat apa yang imam tak buat. Kalau kita teruskan Fatihah juga, tu imam dah nak turun sujud, batal juga sembahyang. Jadi sebab tu pentingnya kita tahu status. Aku ni muwafiq ke masbuk. Sebab dia ada peraturan yang berlainan. Kita tukar status yang sepatutnya kita, maka sembahyang boleh jadi batal. Okey, jelas agak jelas lah ya. Selesai masalah muwafiq masbuk. Masalah yang paling antara yang paling penting dalam solat jemaah. Okey, sekarang ada beberapa masalah solat jemaah. Okey. Masalah pertama. Imam terlupa baca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama atau kedua solat jahriyah. Itu solat yang baca kuat tu, imam baca kuat, maghrib, isyak dan subuh. Macam mana nak buat? Okey. Macam mana nak buat? Kita baca alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Jangan tegur imam dengan kata subhanallah sahaja. Nanti bingung untuk imam. Okey, tu imam tu dia maklumlah, tu imam baru hafal surah baru, tak pernah lagi dia bacakan surah tu ketika berjemaah. Ni first time ni, dia tengah excited nak baca surah baru yang dia hafal ni. Kadang-kadang excited tu menyebabkan dia terlupa baca Fatihah. Okey. Lepas Allahu Akbar tu baca doa iftitah, lepas tu terus baca surah dia. Katakanlah surah dia amma yatasaalun. Dia pun baca. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Makmum belakang, subhanallah. Tu imam pun kata, apa salah aku ni? Betul dah, amma yatasaalun. Dia pun teruskan lagi. Anin naba'il azim. Makmum belakang, subhanallah. Tu imam bingung. Apa hal pula? Betul dah.
Amma yatasaalun an naba'in azim. Dah hati dia. Imam awak tak tahu lagi. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Makmum subhanallah. Banyak-banyak kali tu imam pandai hati juga. Takut-takut tu imam paling belakang, kau nak apa? Dia kata. Okey. Subhanallah, subhanallah ni aku baca betul dah. Okey. Jadi jangan sekadar subhanallah. Betul kita tegur imam subhanallah. Tapi kita kena memperdengarkan bacaan Fatihah supaya imam tahu apa kesalahannya. Yang pula kata, subhanallah, Al-Fatihah. Jangan macam tu. Kalau Al-Fatihah tu batas main makmum. Makmum kena subhanallah. Kemudian dia pun kata, alhamdulillahi rabbil alamin. Tu imam dengar, oh aku terlupa baca Fatihah. Baru tu imam tahu. Okey, perhatian tidak boleh menegur imam dengan kata-kata yang bukan zikir seperti menyebut Al-Fatihah kerana ia membatalkan solat disebabkan berkata-kata dengan sengaja. Bercakap dalam solat dengan sengaja hukumnya haram dan membatalkan solat. Itu masalah pertama. Okey. Jelas masalah pertama, kalau imam terlupa baca Fatihah, maka jangan tegur imam dengan subhanallah sahaja. Tu imam tak akan faham. Mesti kena baca Fatihah sama supaya imam tahu. Habis masalah pertama. Masalah kedua. Imam duduk tahiyat awal pada rakaat pertama atau ketiga. Ni memang terjadi ni. Okey, kita ikut belakang dia. Tiba-tiba rakaat pertama lagi, dia dah duduk lepas sujud kedua tu, duduk, tak bangun. Dia baca at-tahiyat dah. Apa hal imam ni? Rakaat pertama dah tahiyat. Ataupun, dia baca tahiyat rakaat ketiga. Rakaat ketiga tiba-tiba, dia duduk ingat ke rakaat keempat kot. Maka dia pun baca tahiyat. Macam mana tu? Jadi hukumnya, wajib para makmum bangun berdiri. Okey. Makmum jangan duduk macam imam. Sebab tu imam duduk lepas sujud. Bangun, bangkit daripada sujud, tu imam pun duduk baca tahiyat. Makmum jangan duduk. Sebab selepas sujud rakaat kedua, rakaat pertama, dia kena bangun naik. Kalau dia duduk juga tunggu imam, sembahyang makmum batal. Kalau duduk sama dengan imam, sembahyang makmum batal. Okey, kalau dia tahu tu imam tu, cara dia tahulah bahawa tu imam tu salah duduk tu. Dia pun duduk juga. Kenapa tu imam salah, kamu kena ikut salah dia? Jadi makmum wajib berdiri. Masa berdiri itulah dia baru bertasbih. Subhanallah, agar imam sedar lalu bangun dari duduk yang salah itu. Okey. Jangan makmum tasbih masa duduk. Sebab imam akan tahu, imam tak tahu. Makmum duduk juga, apa salah aku ni? Tapi kalau makmum dah berdiri, walaupun imam tak nampak makmum berdiri, tapi dia dengar suara daripada atas. Subhanallah, dia duduk bawah. Jadi dia tahu, aku silap tahiyat ni. Baru dia boleh bangun. Jelas tak jelas ni? Okey tak? Ustaz, dalam kes ni, Ustaz, dalam kes ni, kes tertentu, makmum boleh mendahului imam, Ustaz? Wajib. Bukan boleh, wajib mendahului imam. Dalam kes ini? Dalam kes ni. Baik, Ustaz, baik. Bukan boleh, dia jadi wajib. Sebab kalau dia duduk juga sembahyang dia batal. Sebab mana ada lepas sujud rakaat pertama duduk tahiyat.
Jelas tak? Jelas. Jika Jelas, imam masih tidak bangun selepas diingatkan, makmum dah berdiri dah, subhanallah, makmum kata. Imam buat relax je. Tak bangun, baca tahiyat juga. Maka makmum yang berdiri itu diberi dua pilihan. Iaitu mufaraqah atau terus menunggu sehingga imam bangun. Okay. Imam tidak dikira batal pasal dia mesti dia terlupa tu ataupun dia duk ingat dia betul dah. Jadi sembahyang dia tak batal. Okey. Tapi kalau dia rasa dia betul dah, nanti akan timbul masalah nanti. Okey, rakaat pertama dia duduk tahiyat. Rakaat kedua nanti dia duk ingat itu rakaat ketiga. Dia tak baca tahiyat. Jadi akan banyak masalah. Jadi nampak kalau misal imam tersalah macam ni tu, nampak macam mufaraqah lebih bagus. Tapi kalau nak tunggu imam tak apa, boleh. Yang tiga, makmum yang ikut duduk tasyahud dalam keadaan sedar akan kesalahan imam itu dianggap sengaja melakukan kesalahan dan batal solat makmum berkenaan. Tu imam duduk tahiyat awal dalam rakaat pertama ataupun rakaat ketiga. Dia tahu tu imam tu salah tapi dia pun duduk sama juga ikut imam. Imam tak batal, dia yang batal. Sebab imam duduk tu dia tersalah. Makmum yang duduk tu dia sengaja ikut yang salah, dia tahu imam salah. Jadi sembahyang makmum batal. Tapi kalau makmum itu dia pun tak ingat juga. Dia pun tak ingat juga rakaat ke berapa ni. Dia kata imam tahiyat tu, betul lah tu. Dia pun duduk tahiyat juga. Dia dah pun terlupa juga. Yang tu tak batal. Sebab dia terlupa, tak tahu. Jelas? Masalah kedua. InsyaAllah jelas. Berlaku tak imam duduk tahiyat pada rakaat pertama atau ketiga dah solat? Berlaku tak? Tak pernah alami. Berlaku. Memang berlaku. Ustaz, Ya. kalau kita pun tak sedar macam mana Ustaz? Kita tak sedar. Makmum pun tak sedar. Ikut pun tak sedar lah. Mana tak apalah. Tak sembahyang sah lah. Sembahyang masih sah lah. Okey. Mana contohnya apabila kita tak sedar, kita duduk juga. Tiba-tiba ada makmum lain bangun. Subhanallah. Maka kita pun kata, dah aku tersalah ni. Kita pun bangun. Tak ada masalah lah. Sebab tadi kita duduk tu sebab kita tak sedar. Jelas ya? Jelas. Masalah ketiga. Imam duduk tasyahud awal tetapi makmum terus berdiri tegak secara tidak sengaja. Imam duduk tasyahud awal ni memang rakaat kedua dah ni. Tapi makmum terlajak. Entah macam mana makmum berdiri tegak. Tak sengaja. Dia bangun dah tengok, dah. So, imam tahiyat rupanya rakaat kedua. Aku dah tersilap bangun dah. Satu. Atau kedua-duanya bangun untuk berdiri dalam keadaan lupa. Okey, imam tak baca rakaat. Tidak baca tahiyat awal. Makmum pun tak baca tahiyat awal. Dua-duanya dalam keadaan terlupa. Okey, selepas rakaat kedua tanpa melakukan tasyahud awal. Okey. Makmum terus berdiri. Sedangkan imam kembali duduk sebelum sampai kepada had berdiri tegak. Boleh faham tak masalah ni? Cuba renung. Faham tak? Dapat tak gambaran masalah? Nampak ke tak nampak? Terbayang tak masalah ni apa?
Maknanya imam tu pun dia dah sedar yang dia dah tertinggal. Lepas tu dia duduk. Lepas tu kita pula masih hayal. Betul Ustaz? Masih hayal berdiri. So sepatutnya kita kena Okey. ikut cepat-cepat. Masalah pertama dia ada dua masalah tapi benda serupa. Masalah pertama ialah imam duduk tahiyat awal. Makmum terlajak naik berdiri tegak. Tak sengaja. Itu satu. Tapi dua-dua masalah ni sama ada serupa. Masalah kedua, imam naik terlupa, makmum pun naik. Dua-dua ni dah keadaan naik. Tetapi imam memang dia naik, tapi sebelum dia berdiri dia teringat, aku tak baca tahiyat lagi. Dia pun terus duduk. Boleh nampak tak? Tapi kita makmum ni terus berdiri. Nampak tak? Nampak? Dia macam mana hukum dia? Dia kena cepat-cepat turun lah Ustaz. Okey, hukumnya makmum wajib kembali mengikut imam yang sedang duduk. Oh, walaupun kita dah berdiri, Ustaz. Walaupun kita dah berdiri. Oh. Tapi kalau kita sembahyang seorang tak boleh dah tak? Contohlah kalau kita sembahyang seorang-seorang kita Sembahyang lah. seorang tak boleh. Tak boleh. Berimam Tak dia boleh boleh. kalau sembahyang seorang kita terlupa baca tahiyat dah naik, turun balik batal. Tapi kalau separuh boleh tak Ustaz? Separuh boleh turun balik. Jangan sampai had berdiri. Maksudnya kita baru berdiri separuh baru. Tapi tak naik, tak tegak lagi. Yang tu boleh belum. turun lagi. Boleh turun lagi tak? Masih bongkok lagi lah. Oh, kalau sembahyang berimam kena turun ni pada berdiri tegak. Main berimbang kena turun, kena ikut tok imam. Bukan kita kena tunggu dia kat atas tu dah. Dah ada menunggu. Masalah ketiga. Nombor 3 tu kalau menunggu. Okey. Faham. Okey. Sekarang ni dia tersalah berdiri, dia terlupa dia berdiri. Jadi jika makmum tidak kembali duduk tasyahud, batal solatnya kecuali dia niat mufaraqah. Jelas Dalam dua-dua masalah tadi. Masalah pertama, imam duduk tahiyat, makmum tersalah berdiri. Satu. Yang kedua, dua-dua tu bangun, imam bangun daripada rakaat kedua, makmum pun bangun, dua-dua tu lupa. Tapi makmum terus naik tegak. Imam sebelum tegak tu dia teringat, dia turun balik. Baca tahiyat. Jadi apa hukum? Makmum wajib kembali ikut imam yang sedang duduk. Dia wajib duduk. Jika makmum tidak kembali duduk tasyahud, batal solatnya kecuali dia berniat mufaraqah. Tapi jika makmum sengaja meninggalkan tasyahud awal. Okey, dia sengaja tinggal tasyahud awal. Dia tahu tasyahud awal tapi kata saja aku nak berdiri. Kepada orang ni yang sengaja, dia boleh tunggu imam, cuma sunat sahaja baginya duduk bersama imam. Kalau dia tak sengaja, dia wajib duduk. Kalau dia sengaja, sunat je dia duduk. Jelas tak jelas? Yang hukum ketiga ni macam confused sikit. Tak. Dia naik atas tu sengaja ke ataupun tersalah? Kalau tersalah, dia kena duduk balik. Kalau dia sengaja, tak duduk balik pun tak apa. Ingat tak? Masa kita bincang dalam masalah syarat sah berjemaah, iaitu sama ataupun makmum kena ikut imam pada sunat-sunat yang tertentu. Masih ingat lagi tak? Lama dulu. Nak kembali kepada slide tu supaya kita ingat. Nak tengok balik slide tu? Boleh je kot. Okey. Slide tu kita balik semula. Tadi muka surat 99 kita balik semula. Slide kepada syarat sah ikut imam. Ni. Syarat sah ikut imam nombor 6. Persepakatan makmum dan imam pada sunat-sunat tertentu. Dia ada 4 sunat. Yang pertama sujud tilawah. Itu sujud sejadah. Sujud sejadah ni
Kalau imam buat, makmum wajib buat. Imam tinggal, makmum wajib tinggal. Imam baca surah sejadah. Ayat sejadah, tapi bukan surah sejadah, ayat sejadah. Ada ayat yang disunatkan sujud. Tiba-tiba tu imam sujud. Makmum wajib sujud. Kalau makmum tak sujud, batal solat makmum. Begitu juga kalau imam tinggal. Dia baca ayat sejadah tapi dia tak nak sujud. Makmum jangan pandai-pandai. Apalah imam ni, ayat sejadah pun tak sujud. Aku nak turun sujud. Batal sebenarnya makmum. Sebab sujud tilawah, walaupun sunat, imam buat wajib buat, imam tinggal wajib tinggal. Yang kedua, sujud sahwi. Sujud sahwi ni, imam buat, makmum wajib buat. Imam tak buat, makmum boleh buat. Sujud sahwi makmum wajib mengikut imam pada melakukannya dan tidak wajib pada meninggalkannya. Imam buat, wajib buat. Imam tinggal, boleh buat. Makmum boleh buat juga. Katalah dalam sembahyang subuh tadi, imam tak baca kunut. Imam lepas salam, sebelum salam dia tak sujud sahwi pun. Lepas tahiyat tu salam. Dia pun lepas salam dia pun astagfirullah. Makmum tak wajib dia beri salam sama, dia boleh sujud sahwi dulu baru bagi salam. Maknanya dalam sujud sahwi ni imam buat, makmum wajib buat. Sebab ada masalah tahu, makmum tak buat macam mana? Sepatutnya makmum kena buat. Sebab benda tu benda wajib. Contohnya, contoh yang memang berlaku. Dia ni makmum yang masbuk. Masbuk yang dia kena tambah rakaat. Katakanlah semayang subuh. Semayang subuh katakanlah ataupun semayang maghrib ke, tak kira lah. Maksudnya semayang maghrib lah kita tahu. Dia masuk rakaat ketiga bersama imam. Dan dia muafiq lah. Rakaat ketiga untuk imam bangun Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Rupa-rupanya dalam rakaat kedua, imam terlupa baca tahiyat. Makmum ni dia ikut rakaat ketiga. Jadi apabila rakaat ketiga imam baca tahiyat, lepas baca tahiyat dia akan sujud. Okey. Dia akan sujud sahwi. Makmum yang masbuk ni ada berlaku apabila imam sujud sahwi dia pun bangun. Dia tak boleh bangun tau. Dia kena wajib sujud sahwi. Sebab dia kena ikut imam. Bila dia bangun? Lepas imam bersalam. Sebab sujud sahwi ni kalau imam buat, makmum wajib buat. Tak kira lah makmum tu muafiq ke masbuk ke, tak kira. Wajib buat. Kalau tak buat, sembahyang batal. Jelas tak? InsyaAllah. Maknanya Ustaz, dia kena selepas sujud sahwi baru dia boleh tambah rakaat bangunnya. Tak, selepas salam. Imam. Baru dia boleh tambah rakaat. Okey. Sebab ada yang masbuk ni, apabila imam turun sujud sahwi, dia pun naik. Kalau dia buat begitu, batas sembahyang dia. Okey, faham Ustaz. Sebab imam tak habis lagi. Sebab tu imam tak habis lagi. Dia habis dengan salam. Kecuali kalau dia niat mufarakah. Imam sujud sahwi dia niat mufarakah. Tak apa lah. Tapi rugi lah. Hilang fadilat jemaah tu. Yang ketiga, sunat yang ketiga ialah tahiyat awal. Yang kita bicarakan tadi. Tahiyat awal ni, makmum wajib mengikut imam pada meninggalkannya. Tapi tidak wajib pada melakukannya. Maknanya, imam terlupa tahiyat awal, imam turun naik. Maka makmum jangan pandai-pandai. Dia kata, imam tak baca tahiyat awal, aku nak baca. Batal sembahyang makmum. Tapi kalau sekiranya imam baca, makmum tak wajib baca. Imam duduk tahiyat awal, makmum dengan sengaja naik rakaat ketiga.
dia tak nak baca, tak batal. Yang ni kita bahas tadi. Jadi kalau dia naik dengan sengaja, okey, perlu tak dia duduk balik? Perlu tak dia duduk balik? Itulah masalah tadi. Sunat je dia duduk balik. Kalau dia sengaja naik, dia tak batal. Masalah keempat ialah bacaan kunut. Sunat yang keempat bacaan kunut. Bacaan kunut ni imam buat, makmum tak mestinya buat. Imam tinggal, makmum boleh buat. Tak ada masalah. Jadi ada empat, ingat empat ni. Satu masalah imam buat, makmum wajib buat. Imam tinggal, makmum wajib tinggal. Masalah kedua, imam buat, makmum wajib buat. Imam tinggal, makmum tak mestinya tinggal. Masalah ketiga, imam okey, boleh faham sendirilah. Banyak pula ulang-ulang. Jelas tak dalam empat masalah ni? InsyaAllah. Jelas. Jadi yang kita bincang tadi ialah tahiyat awal. Tahiyat apa hukum dia? Imam buat, makmum tak mestinya buat. Tapi kalau imam tinggal, wajib makmum tinggal. Okey. Kita balik pada ada soalan Ustaz. Yang kita katakan masa tahiyat awal tadi, yang makmum ni dia naik berdiri. Masa nak tunggu imam naik berdiri tu, apa yang dia buat Ustaz? Dia baca Fatihah? Dia nak baca Fatihah pun boleh, dia nak baca nak baca surah pun boleh, nak zikir pun boleh, apa-apa. Maknanya boleh lah, dia tunggu je boleh. lah. Yang kedua Ustaz, kalau katakan tak okay, dengar Ustaz. Tak, baru dengar. Okey. Problem Ustaz, sekarang ni bila imam dia tak baca kunut, jadi dia terus sujud lah. Jadi yang makmum ni nak baca kunut, tapi bila dia baca kunut, dia mungkin terlepas dua rukun tu Ustaz. Dia dah, maknanya imam dah sujud, dah rukuk dua kali, dah sujud, dah rukuk dah sujud. Jadi dia dah dua rukun yang besar. Jadi macam mana peninggalan dia? Adakah dia dikira macam mana Ustaz? Itu saya kata, apabila kita begitu, kita bacalah kunut shortcut. Saya dah ajar ke belum kunut shortcut? Ingat lagi tak? Masa kita belajar bab sembahyang dulu, bukan solat jemaah. Dia orang baiki solat kita. Itu saya dah ajar tu. Itu kunut shortcut. Ingat lagi tak? Saya mungkin tak ada Ustaz, tak apa. Saya cari dia video tu. Yang Saya Allahumma firli ya ghafur tu. Betul. Jadi kunut shortcut ialah kita kata Allahumma ghafirli ya ghafur wa sallallahu ala Muhammad. Dah. Enak tak? Itu dah kita dikira baca kunut dah tu. Jadi tak akanlah ketinggalan dengan baca beberapa patah perkataan itu, kita akan ketinggalan dua rukun. Jelas? Jelas Ustaz. Okey, tadi kita slide yang ke berapa tadi? 90? 99. Okey, 99. Jadi inilah masalah kita, iaitu tentang tahiyat awal. Jadi ukur tahiyat awal, imam tinggal, makmum wajib tinggal. Imam buat, tidak semestinya makmum buat. Makmum boleh tak buat. Makmum boleh terus berdiri dengan sengaja. Boleh. Tidak membatalkan solat dia. Jadi kalau dia terbangun, maka dia wajib duduk. Kalau dia tak nak duduk, batal. Kecuali dia niat mufaraqah. Jika makmum sengaja meninggalkan tasyahud, sunat sahaja dia kembali duduk bersama imam. Itu masalah ketiga. Masalah keempat.
imam meninggalkan tasyahud awal lalu berdiri tegak. Makmum ikut berdiri. Tiba-tiba imam duduk kembali untuk tasyahud. Okey, ni imam tak habis belajar ni. Okey, tak habis belajar tentang solat jemaah dah nak jadi imam. Okey, ni rakaat kedua. Imam terlupa baca tahiyat. Dia pun bangun berdiri tegak. Apabila dah berdiri tegak, dia makna imam dah berdiri tegak dah. Teringat dia, aku tertinggal tahiyat awal lah. Dia pun duduk. Okey, masa dia berdiri tu, makmum pun berdiri semualah. Makmum pun semua berdiri, tengok imam berdiri lah semua. Tiba-tiba tengok, tu imam duduk balik. Baca tahiyat juga, tahiyat awal. Macam mana hukum? Makmum tidak boleh mengikuti perbuatan imam itu dan hendaklah berniat mufaraqah. Okey? Pasal apa? Sebab tu imam dah batal sembahyang dia. Jelas tak? Jelas masalah keempat ni? Ada soalan? InsyaAllah. Okey. Okey. Masalah kelima. Imam meninggalkan tasyahud awal, sedangkan makmum tidak mengikutinya bahkan tetap duduk tasyahud. Imam rakaat kedua dia terus naik berdiri. Makmum tak ikut, tetap duduk tasyahud. Hukumnya, jika makmum melakukannya dengan sengaja dan tahu keharamannya, solat makmum itu batal. Kalau dia tak tahu, tak apa. Dia jahil. Dia ingat ke tak apa, untuk imam tertinggal, aku nak buat. Boleh. Orang jahil tak apa. Sebab tak tahu. Tapi, berapa lama nak duduk dalam keadaan jahil tu? Sekiranya makmum berdiri mengikut imam yang meninggalkan tasyahud awal, lalu imam tersebut kembali duduk untuk mendapatkan tasyahud awal, maka dia tidak boleh mengikuti perbuatan itu, imam itu, dah hendaklah berniat mufaraqah. Okay. Makmum berdiri, imam berdiri, tak tasyahud awal, makmum duduk. Okey. Jika makmum melakukan dengan sengaja, maka solatnya batal. Sekiranya makmum berdiri ikut imam yang meninggal tasyahud awal, lalu imam tersebut duduk balik. Imam dah berdiri tegak, dah duduk balik. Maka dia tidak boleh mengikuti. Jika imam berdiri mengikut, makmum berdiri mengikut imam meninggalkan tasyahud awal, maknanya makmum ikut juga imam naik, lalu imam tersebut kembali duduk untuk mendapatkan tasyahud awal, maknanya imam tu dah berdiri tegak dah, tiba-tiba duduk untuk mendapatkan tasyahud awal semula, maka dia tidak boleh mengikuti perbuatan imam itu, maknanya makmum tak boleh duduk juga, dan hendaklah berniat mufaraqah, kerana imam tu dah batal. Lebih kurang yang soalan tadi ada masalah sebelum ni lah. Sekiranya makmum itu duduk kembali kerana mengikut imam dan keadaan sengaja dan tahu keharamannya, maka solat pun makmum batal. Okey. Makmum, tu imam naik, makmum pun naik. Tu imam duduk, makmum pun duduk juga. Maka solat makmum batal. Solat imam pun batal, solat makmum pun batal. Hukum ini boleh kita perincikan kepada dua kemungkinan berikut. Okey. Berdiri itu, masalah sekarang, imam tu berdiri had mana, makmum tu berdiri had mana. Dia ada had berdiri ni. Dia kena perincikan sikit. Sebab kita kata imam berdiri, kemudian dia duduk balik. Kena had berdiri tu setakat mana. Had berdiri tegak tu setakat mana. Okey.
Yang pertama, berdiri yang telah sampai kepada had berdiri tegak. Jenis yang pertama ni makna imam tu berdiri dah tegak betul-betul dah. Okey. Tidak diharuskan untuk duduk mendapatkan kembali tasyahud awal. Kalau dah dia berdiri tegak betul-betul dah, sama ada imam tu sembahyang seorang pun sama. Jika dah diri tegak betul-betul dah, jika dia kembali duduk maka solatnya batal. Kalau dia mengetahui perbuatan itu haram. Kalau dia tahu tak boleh, dia buat juga, maka batal lah. Kalau dia ni memang jenis orang jahil, jahil pun jahil lah. Yang kedua, berdiri yang belum sampai kepada had berdiri tegak. Berdiri yang belum sampai kepada had berdiri tegak ni, kita ada dua jenis berdiri. Yang pertama, keadaannya hampir kepada duduk. Mana kalau kita ukur antara berdiri tegak dengan duduk, dia dah bangun tu lebih hampir kepada duduk lagi. Jelas tak? Jelas tak ni? Jelas. Okey. Ataupun berada di antara berdiri tegak dan duduk. Tengah-tengah. Nak kata, dia duduk separuh baru. Dia berdiri separuh baru. Nak kata lebih ke arah berdiri pun tak. Nak kata lebih ke arah duduk pun tak. Ini keadaan pertama. Iaitu keadaan pertama hampir kepada duduk ataupun tengah-tengah. Jadi, maka ada dua kemungkinan. Kalau dia berdiri dalam keadaan begini. Jika dia bangun kerana terlupa, dia disunatkan untuk kembali duduk bagi mendapatkan tasyahud awal. Jelas? Jelas. Kalau dia bangun tu terlupa. Tapi bangun dia tu lebih hampir kepada duduk ataupun tengah-tengah. Masa tu baru dia teringat. Dia tak baca tahiyat lagi. Maka kalau itu lupa di situ, baru dia teringat masa dia mula nak bangun tu belum tegak lagi tapi tengah ataupun lebih hampir kepada duduk, maka dia disunatkan untuk kembali duduk bagi mendapatkan tasyahud awal. Jelas yang tu? Jelas. Jika dia bangun dengan sengaja, kalau terlupa, sunat duduk balik. Kalau dia bangun dengan sengaja, maksudnya dia bangun dengan sengaja, apabila sengaja maksudnya, dia sengaja nak tinggal tahiyat awal lah. Dia pun bangun. Masa tengah bangun tu, tengah-tengah ni kedudukan dia nombor satu ni. Masa itulah dia kata, apa salahnya kalau aku baca tahiyat? Dia nak baca tahiyat juga. Mula sengaja naik tak nak baca. Tapi tiba-tiba dia rasa nak baca. Ketika itu dia harus duduk kembali dan solatnya tidak batal. Boleh Okay. Kalau terlupa dia sunat. Kalau dia sengaja harus, bukan sunat. Maknanya dia nak berdiri pun boleh. Jelas? InsyaAllah. Jadi kalau dia duduk kembali, tidak disunatkan sujud sahwi dalam dua-dua keadaan ni. Memang ada nampak dia macam terlebih kan, dia bangun, duduk balik. Nampak adalah lebih sikit. Tapi dua-dua keadaan ni tidak disunatkan sujud sahwi. Jelas? Jelas. Okey. Berdiri yang belum sampai pada hak berdiri tegak yang kedua, ialah dia berdiri itu, kedudukan dia tu kalau kita banding, lebih hampir kepada berdiri tegak. Nampak tak? Boleh bayang tak? Mana dia tengah bongkok lagi tapi tak tegak lagi. Tapi kalau nak banding masa dia berdiri bongkok tu, masa dia teringat tu, kalau diukur, lebih hampir kepada berdiri, bukan lebih hampir kepada duduk. Jelas tak? Jelas. Okey. Jadi kalau lebih hampir kepada berdiri, jika perbuatannya itu sengaja, maksudnya dia duduk balik. Ini masalah dia duduk balik ni. Jika perbuatannya itu sengaja, maka solatnya batal. Jelas? Dia tak berdiri tegak lagi.
Tapi hampir kepada tegak, dia pun duduk balik. Kalau dia berdiri tu sengaja, maka solatnya batal kalau duduk balik. Okey. Jika perbuatannya itu kerana terlupa. Okey. Tapi tak boleh tegak lagi. Tapi dia terlupa. Maka dia boleh duduk balik. Tapi disunatkan untuk sujud sahwi. Jelas tak? Penuh betul-betul. Nampak tak? Dapat bayangkan tak masalah tu? Macam mana? Nampak? InsyaAllah. Kalau nampak kita pindah. Tak nampak kena renung lagi. Nampak dah masalah dia? Jadi maksudnya orang berdiri ni duduk balik tahiyat. Tengok berdiri tu setakat mana. Okey. Kemudian dia berbeza berdiri pada imam dengan berdiri pada makmum. Okey, contohnya kalau imam berdiri dah tegak dah, dia duduk balik batal. Tapi kalau makmum berdiri, dia duduk balik tak batal sebab dia ikut imam. Okey, kita pindah ya. Masalah ke-6. Imam duduk tawarruk untuk tasyahud akhir pada rakaat ketiga solat zuhur ataupun isyak. Imam duk ingat rakaat ketiga tu dah rakaat keempat dah. Jadi dia duduklah tawarruk. Ingat duduk tawarruk tak? Ingat duduk tahiyat akhir. Duduk cara tahiyat akhir tu, punggung duduk atas lantai. Okey, tapak kaki kanan, tapak kaki kiri duduk di bawah betis, duduk bawah betis kanan. Itu nama dia duduk tawarruk. Okey, imam ni entah macam mana, rakaat ketiga dah duduk tahiyat akhir dah. Dia apa hukum dia? Macam mana nak buat? Maka makmum wajib terus berdiri bagi rakaat keempat. Jangan duduk sama dengan imam. Jadi apabila dia berdiri, disunatkan untuk menegur imam dengan bertasbih supaya dia bangun. Okey. Makmum kena tegur imam lah. Subhanallah ketika berdiri. Jadi imam masa tu duduk, maka dia dengar suara daripada atas. Oh, dia pun sedar ini belum rakaat keempat lagi ni. Makmum semua dah bangun ni. Jadi imam pun bangun. Okey. Imam pun bangun. Jika makmum duduk mengikut imam dalam keadaan dia tahu kesilapan imam, maka solat makmum batal. Kalau dia ikut juga imam rakaat ketiga duduk tahiyat, dia pun tahiyat juga. Dia tahu dah imam salah. Tapi dia kata dah aku ni semuanya berimam, aku ni ikutlah imam. Maka batal solat dia. Jika imam teringat dan dia bangun, maka teruskan solat berjemaah seperti biasa sehingga selesai. Okey. Sunat imam sujud sahwi tak? Tak. Sunat ke? Sunat. Sunat imam sujud sahwi. Makmum? Makmum kena ikut, Ustaz. Sunat tak makmum sujud sahwi? Dia wajib ikut, Ustaz. Bukan sunat lagi. Makmum wajib ikut. Walaupun yang salah imam. Jangan makmum pandai-pandai. Dia kata, apa yang salah imam? Aku tak. Buat apa sujud sahwi? Tak boleh. Sujud sahwi ni hukum dia, imam buat, wajib buat. Jika makmum tidak bangun. Jika imam tidak bangun. Makmum kata dah subhanallah. Imam tak bangun. Terus juga tasyahud akhir. Maka wajib bagi makmum untuk niat mufaraqah bagi berpisah daripada imam dan menghabiskan solat secara sendirian. Sebab confirm
Kalau imam tak bangun, maka dia akan beri salam lepas tu. Okay, sebab dah dia duduk tahiyat akhir dah, mesti dia beri salam. Sedangkan nak rakaat tak cukup lagi. Maka wajib kepada makmum niat mufaraqah. Semayanglah sendiri lepas pada tu. Jelas masalah ke-6? Ustaz, nak tanya sikit Ustaz. Kalau katakan kita makmum 50-50 Ustaz, kita rasa macam ya ke tidak ni imam ni, maknanya kita pun tak confident yang dia buat betul atau tidak. Macam mana lah dalam situasi begitu Ustaz? Ya ke tidak? Kita ikut dia lah. Maknanya kita ikut imam. Ikut imam. Okey, kalau selepas itu, selepas imam bagi salam, baru yakin yang yang imam tu tak cukup rakaat. So kita kena beritahu imam untuk tambah satu lagi. Mana pula yakin tak datang kemudian? Kadang-kadang bila duduk lama-lama ayat akhir tu, mungkin kita terfikir balik, kita kata tadi kita dah sujud dah 2 kali. Maknanya katakan mazo, kita dah sujud 2 kali. Maknanya 2 rakaat lah. Rakaat kedua, ketiga dan keempat. Kemudian dia bukan masa mula-mula kejadian tu. Okey, kalau kita yakin kita tak cukup rakaat, kita kena bangun tambah. Walaupun lepas salam imam. Tapi kita bukan mufaraqah, kita je bangun aja. Bangunlah. Sebab kita teringat masa tu. Jadi tak perlu mufaraqah lah, kita bangun buat satu lagi je, begitu. Dia teringat masa mana? Masa tadilah, masa imam dah nak bagi salam, dah baru mana sebelum imam bagi salam tu baru dia teringat. Baru dia teringat bahawa dia ni memang confirm rakaat keempat. Bukan rakaat ketiga. Dia confirm rakaat ketiga. Ni. Ya, betul. Maka dia bangunlah. Dia niat mufaraqah lah. Sebab dia teringat masa tu. Dia yakin masa tu. Mufaraqah je lah. Dia mufaraqah je lah. Okey, baik Ustaz. Okey, masalah ke-7. Imam tersalah naik ke rakaat yang lebih. Rakaat lebih ni. Contohnya solat asar, imam naik ke rakaat ke-5. Macam mana? Berlaku tak? Memang berlaku. Maksudnya naik rakaat ke-5 tu imam tak baca tahiyat. Dia duk ingat ke ni rakaat ke-3 baru. Padahal sebenarnya rakaat ke-4 dah. Jadi imam pun naik, jadilah ke rakaat yang ke-5. Ini memang berlaku. Apa hukum dia? Makmum mesti duduk. Wajib makmum duduk. Jangan naik ke rakaat ke-5 bersama imam. Apabila makmum duduk, makmum kena bertasbih. Subhanallah. Ingatkan imam. Okey. Ingatkan imam. Dan makmum baca tahiyat je lah. Okey. Dan makmum boleh baca tahiyat. Subhanallah. Dia ingat kan? Makmum baca tahiyat. Jika makmum tahu bahawa imam itu tersalah, okey. Makmum tahu dah imam tu salah. Tersalah. Memang makmum kata memang imam tak sengaja, mana tersalah lah. Takkanlah imam sengaja naik rakaat ke-5. Memang imam tu tersalah. Maka makmum boleh memilih antara yang pertama niat mufaraqah dan meneruskan solat sendirian. Pilihan kedua, menunggu imam dalam duduk tahiyat dan memberi salam bersama dengan imam. Itu dia boleh tunggu. Duduk tahiyat tu. Okey. Duduk tahiyat tu. Baca tahiyat, tunggu imam. Sampai imam turun beri salam. Imam turun, imam akan baca tahiyat. Sehingga beri salam, maka berilah salam bersama imam. Maknanya duduk tahiyat tu lama lah. Cuma mungkin orang tanya pula, dah duduk lama tahiyat tu nak baca tahiyat berapa kali? Tahiyat sekali je. Dah masa panjang lagi tu, nak tunggu imam. Bacalah zikir apa-apa. Bukan sembahyang ni untuk berzikir, untuk berdoa.
Bacalah zikir apa-apa pun. Jangan duduk diam, duduk tunggu bila lah imam nak turun. Lama pula rakaat kelima dia. Janganlah begitu. Jika makmum yang sudah tahu imam naik ke rakaat yang lebih, kemudian dia ikut juga akan imam, makmum tahu imam naik ni. Dia kata aku nak naik jugalah macam imam naik. Tapi dia tahu dah imam ni rakaat kelima ni. Dia kata aku ikut imam je lah. Maka solat makmum tu batal. Solat imam tak batal sebab imam naik tadi memang confirm dia terlupa. Ni makmum ni yang dah tahu dah ni. Imam salah ni. Naik juga. Maka batal solat. Jika makmum itu masbuk dan tahu imam itu naik ke rakaat yang lebih, maka makmum ada dua pilihan. Okey. Kalau makmum ni makmum masbuk dan dia pun tahu bahawa imam ni memang rakaat kelima dah. Mungkin makmum ni baru rakaat ketiga. Okey, makmum masbuk ni mungkin dia baru rakaat ketiga. Jadi dia tengok imam ni rakaat kelima dah naik ni. Kalau makmum masbuk tu tahu imam tu memang rakaat lebih, rakaat kelima dah. Dia ada dua pilihan. Yang pertama, menunggu dalam tahiyat. Macam orang lain jugalah. Macam orang yang tak masbuk juga. Dan apabila imam memberi salam, maka makmum naik menambah rakaat yang kurang. Pilihan kedua, makmum itu niat mufaraqah, kemudian menambah rakaat tersebut. Mana dia tak ikutlah. Mana dia mufaraqah je lah. Imam dah lebih rakaat ni, dia pun naik. Dia mufaraqah dan naik tambah rakaat seterusnya. Kalau makmum tu makmum yang muafiq daripada awal, daripada rakaat pertama, dia kalau dia mufaraqah, dia salam je lah. Dia baca tahiyat dan salam. Mufaraqah dia. Tapi makmum yang masbuk, dia niat mufaraqah, dia kena naik tambah rukun atau rakaat seterusnya. Jika makmum masbuk itu tidak sedar bahawa rakaat tersebut ada rakaat yang lebih, jika makmum itu tidak sedar bahawa rakaat tersebut ada rakaat yang lebih, dia tak sedar. Jadi dia pun naik jugalah, imam naik. Dia pun naik. Dia tak tahu itu rakaat kelima imam. Dia macam mana? Sebab dia masbuk, dia mana tahu. Lalu dia ikut juga. Dalam keadaan dia tak tahu, maka rakaat itu terhitung sah baginya. Walaupun rakaat itu rakaat yang kita kira rakaat tak ada rakaat lah sepatutnya, sebab itu rakaat kelima. Okey, sepatutnya pada imam itu rakaat yang lebih lah yang tak dikira. Tapi oleh kerana dia terlupa, dimaafkan. Masbuk pula ni, orang makmum masbuk ni, dia tak tahu pun bahawa itu rakaat kelima imam. Kalau dia tahu, dia tak boleh naik. Ikut. Masbuk ni batal juga dia. Dia kena duduk sama dengan orang ramai. Okey. Jika makmum tu tidak sedar bahawa rakaat tersebut rakaat yang lebih, lalu diikutinya, dia ikut juga, maka rakaat itu terhitung sah baginya, dikira rakaat itu. Dia ikut rakaat kelima imam, maka dikira satu rakaat dia lah, orang masbuk ni. Walaupun rakaat itu tidak terhitung kepada imam sebab itu rakaat lebih. Jelas tak? Jelas. Masalah ke-8. Imam melakukan sujud ketiga pada duduk tahiyat akhir. Okey. Imam ketika duduk tahiyat akhir, dia buat sujud ketiga. Macam mana tu? Dah dua sujud dah. Lepas tu duduk. Sujud lagi. Kena tengok juga sujud apa dia ni. Hukumnya,
Jika imam itu sujud setelah berlalu masa yang cukup untuk bacaan tasyahud, maknanya tu imam tu duduk agak lama jugalah. Maksudnya kalau masa yang tu imam duduk tu, ni memang tahiyat akhir dah ni. Makmum pun mungkin baca tahiyat dah. Tengah-tengah baca tahiyat. Tapi kalau tu imam tu sujud setelah berlalu masa yang cukup untuk membaca tasyahud. Tasyahud sampai mana? Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Mana sampai tasyahud sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Itu tasyahud. Okey, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad itu kita boleh masuklah, itu selawat wajib kan pada rukun. Jadi kalau kita ada masa yang maksudnya mana kita baca tahiyat sampai Allahumma salli ala Muhammad, tiba-tiba tu imam sujud. Maka makmum kena ikut sujud ketika itu dan dianggap imam itu melakukan sujud sahwi. Sebab kita kata imam ni buat sujud sahwi. Apa salah imam? Imam hanya tahu apa salah dia. Kita tak perlu soal lah. Mana kita kata imam sujud sahwi ni. Sebab sebelum dia sujud yang ketiga tu dia ada masa yang cukup untuk dihabiskan bacaan tahiyat. Okey, jika imam sujud sebelum berlalunya masa sepanjang bacaan tasyahud, okey, contohnya makmum baru baca at-tahiyatul mubarakatus salawat, tu imam pun Allahu akbar sujud. Sujud apa tu? Jika imam sujud sebelum berlalunya masa sepanjang bacaan tasyahud, maka para makmum tidak harus mengikutnya kerana dianggap sujudnya itu sebagai terlupa. Dan tidak boleh dianggap sebagai sujud sahwi kerana waktunya belum lagi tiba. Yalah tak setakat ni. Jadi kita kena tunggu sampai ustaz tu habis sujud dan Tengok yang seterusnya. Ustaz, macam mana kita nak kata dia? Masalah ke-8. Tak. Ustaz, Ya? macam mana kita nak cakap dia ni, kita nak beranggapan dia sujud sahwi sebab dia sujud sekali aja. Dia buat 3 kali, maknanya jumlah dia bukan sujud sahwi sepatutnya 2 kali kan. Nah ini dia tuduh yang pertama, kedua dan ketiga, baru 3 kali kan. Macam mana kita boleh nak anggap dia tu sujud sahwi? Soalan tu betul. Maknanya dia sujud sahwi ni kita tak tunggu imam sujud 2 kali baru kita sujud, betul tak? Betul, tapi jumlah dia tu mesti dah jadi 4 sepatutnya kalau sujud sahwi. Okey. Jadi kalau macam tu, makna kalau berlalu masa yang kita dah habis baca tahiyat, tiba-tiba imam sujud, maka kita kena sujud. Tiba-tiba imam sujud sekali je. Okey? Kemudian dia beri salam, kita beri salam je lah. Maknanya imam itu dia kita anggap macam mana dia? Maknanya kita anggap bahawa imam itu sudah habis baca tahiyat lah tu, dia sujud sahwi. Tapi dia sujud sahwi dia sujud sekali je. Lepas tu dia beri salam ke macam mana? Ke tak beri salam? Ke dia duduk lepas dia sujud sekali tu dia baca tahiyat balik? Mungkin dia bagi salam Ustaz, dia dah terlupa pertama tadi. Maknanya kalau bagi salam ikut dia bagi salam. Tapi kalau sekiranya sekejap sangat kita baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawat, dia pun sujud. Maka kita tak boleh ikut sujud. Dan kita tak boleh kata itu sujud sahwi. Okey, maka kita akan kata sujud tu sujud terlupa. Sujud terlupa tidak membatalkan. Kita tunggulah sampai dia beri salam.
kita pun beri salam bersamanya. Maksudnya mungkin dia sujud sekali, lepas tu dia pun duduk tahiyat. Maka itu tidak membatalkan solat dia. Sebab dia sujud 3 kali tu terlupa. Okey? Maka kita tak boleh sujud. Kita tunggu dia memberi salam dan kita beri salam lepas pada tu. Jelas tak? Jelas tak? Okey, kita berhenti dulu. Kita sambung final stage yang minggu depan insya-Allah. Okey Ustaz, kita jumpa lagi. Okey, kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah SWT, kekurangan pada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.